Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi pengajaran secara dalam talian melalui channel YouTube Cikgu Arif. Okey, hari ini Cikgu Arif akan bantu kamu semua bagaimana kita nak jawab soalan daripada buku aktiviti jilid 1 muka surat 4. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada buku aktiviti kita. Ini yang kamu akan lihat pada buku aktiviti kamu. Arahan dekat atas tu, kalau kamu baca, dia kata dekat situ lengkapkan teks dengan simpulan bahasa yang betul. Okey, lepas tu kita tengok tajuk dia dekat sini adalah pemain badminton yang hebat. Dekat sini ada gambar orang main badminton di gelanggang badminton. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang yang bermain badminton. Tapi sebelum tu, saya yakin murid-murid mesti tertanya-tanya apa itu simpulan bahasa. Betul tak? Jadi hari ni saya akan ajar murid-murid apa itu simpulan bahasa. Okey, simpulan bahasa ialah ungkapan yang biasanya terdiri daripada 2 atau 3 perkataan dan mempunyai makna yang berlainan sama sekali daripada makna asal perkataan tersebut. Mungkin panjang untuk kamu faham, tapi tak apa, saya cuba pendekkan. Dia jadi macam ni. Okey, baik, simpulan bahasa. Kan saya dah cakap tadi, dia mesti ada 2 atau lebih perkataan dalam satu simpulan bahasa. Nanti kejap lagi kita tengok contoh. Okey, yang kedua, simpulan bahasa tidak boleh terdiri daripada satu perkataan. Dia mesti 2 atau lebih, kan? Yang kan saya dah cakap tadi atas ni. Dia mesti 2 atau lebih. Jadi ini pun betul lah. Dan yang ketiga, maksud simpulan bahasa tidak akan sama dengan maksud perkataan. Kejap lagi kita tengok contoh. Apa yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga perkara dalam simpulan bahasa ini. Kita lihat pada contoh yang pertama. Tengok contoh bukan? Tengok ayam. Okey. Contoh yang pertama simpulan bahasanya ialah cakar ayam. Cakar ayam tidak ada kaitan langsung dengan ayam yang berada di bawah ini. Okey. Cakar ayam sebenarnya membawa maksud tulisan yang buruk. Ini adalah maksud simpulan bahasa untuk cakar ayam. Boleh faham murid-murid? Dia tak ada kaitan langsung dengan ayam. Dan dia ada 1, 2 perkataan dekat sini. Dan perkataan dalam simpulan bahasa tidak membawa maksud yang sama dengan apa yang ditulis dekat sini. Ada tak kaitan dengan ayam? Tak ada kan? Dia ada kaitan dengan tulisan yang buruk. Itulah maksud simpulan bahasa. Okay, saya tunjukkan satu lagi contoh simpulan bahasa yang kedua. Langkah 1000. Langkah 1000 membawa maksud berlari dengan laju. Dia tak ada kaitan pun dengan langkah yang banyak. Tahu tak langkah-langkah bila kamu berjalan, kamu akan menjadikan langkah. Jadi langkah 1000 membawa maksud berlari dengan laju. Okeylah, kita dah cuba tengok 2 contoh simpulan bahasa. Sekarang kita tengok balik buku aktiviti kamu. Ini saya dah besarkan sikit gambar dia lah. Baik. Kita dah besarkan sikit gambar dia. Dalam arahan dekat sini dia tulis lengkapkan simpulan bahasa yang betul. Tapi dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 simpulan bahasa. Tidak mengapa, saya syorkan kita lihat dahulu kepada gambar. Gambar lelaki yang di sini adalah gambar lelaki yang dewasa. Kemungkinan ini adalah ayah Imran. Dan di sini adalah gambar wanita dewasa. Berkemungkinan ini adalah ibu kepada Imran. Siapa Imran? Kejap lagi kita akan baca petikan teks. Dan 2 orang lelaki di sini. Okey. Berkemungkinan abang Imran dan juga Imran. Baiklah murid-murid. Sekarang ni kita cuba baca petikan teks yang ada dalam buku aktiviti kamu itu. Tajuk teks ini adalah pemain badminton yang hebat. Irfan dan Imran amat menggemari sukan badminton. Irfan bagi sekolahnya dalam permainan badminton. Pada setiap tahun, dia wakili sekolahnya ke peringkat negeri.
Setiap kali bermain, Irfan bersungguh-sungguh. Irfan juga tidak pernah walaupun sudah berjaya. Imran mahu mencontohi sikap abangnya. Dia juga untuk menjadi pemain badminton seperti abangnya. Encik Ismail dan Puan Sakina sentiasa tentang minat anak-anak mereka. Mereka juga memahami anak-anak mereka yang meminati sukan badminton. Jika ada masa, Encik Ismail akan membawa keluarganya bermain badminton. Mereka akan bertanding sesama sendiri. Encik Ismail dan Puan Sakina akan memberikan kepada pemenang sebagai kenang-kenangan. Baiklah murid-murid, dalam petikan teks ini ada 6 tempat kosong. Apa buktinya? Mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keenam-enam tempat kosong ini kita perlu isi dengan simpulan bahasa yang terdapat dalam gambar tadi. Baiklah, jom kita cuba fahami maksud simpulan bahasa yang ada dalam buku aktiviti kamu itu. Simpulan bahasa yang ada dalam buku aktiviti tadi adalah isi hati, cakap besar, ayam tambatan, ada hati, ambil berat dan tanda mata. Kesemua simpulan bahasa ini kamu boleh lihat dalam buku aktiviti kamu. Kamu lihat betul-betul ada tak simpulan bahasa ini dalam buku kamu? Baiklah, jika ada, sekarang ini saya akan terangkan kepada kamu maksud bagi setiap simpulan bahasa ini. Isi hati membawa maksud sesuatu yang terfikir dalam hati. Cakap besar membawa maksud meninggi diri. Ayam tambatan membawa maksud orang yang menjadi harapan. Ada hati membawa maksud teringin. Dia nak sangat. Ambil berat bermaksud beri perhatian. Tanda mata bermaksud barang atau hadiah sebagai ingatan. Cuba murid-murid lihat simpulan bahasa ni semua. Isi hati, adakah dia cerita pasal hati? Tak ada cerita pasal hati pun. Dia cerita pasal sesuatu yang berfikir dalam hati kita. Cakap besar, adakah dia cerita pasal kamu bercakap dengan mulut yang besar? Tidak kan? Cakap besar membawa maksud meninggi diri ataupun senang cerita yang kamu suka cakap hari-hari ialah belagak. Belagak mamak tu naik kereta besar. Macam tu maksud cakap besar. Baiklah, ayam tambatan bermaksud orang yang menjadi harapan. Orang jadi harapan ni maksudnya orang yang kita nak sangat dia menang. Contohnya hari ni Ling Chou Wei lawan dengan pemain daripada negara lain. Badminton kan? Kita nak sangat Ling Chou Wei menang. Datuk Ling Chou Wei kan? Jadi Ling Chou Wei itu adalah orang ataupun ayam tambatan. Baiklah murid-murid, saya dah terangkan 6 maksud simpulan bahasa yang ada dalam buku aktiviti kamu. Sekarang ini boleh tak kita cuba jawab soalan berdasarkan petikan teks kita tadi. Sebagai tips, saya letakkan simpulan bahasa berserta maksudnya di bawah supaya murid-murid senang dan mudah faham untuk menjawab soalan ini. Petikan teksnya seperti ini. Irfan dan Imran amat menggemari sukan badminton. Irfan bagi sekolahnya dalam permainan badminton. Apa agak-agak jawapan kamu untuk tempat yang pertama ini? Dia kata Irfan kosong bagi sekolahnya dalam permainan badminton. Berdasarkan ayat ini membawa maksud harapan. Maksudnya orang berharap dengan dia. Jadi simpulan bahasa yang sesuai apa dia? Yang berharap, ada tak perkataan harapan? Ada. Simpulan bahasa yang sesuai adalah ayam tambatan. Nampak ayam tambatan membawa maksud orang yang menjadi harapan. Baiklah, kita sambung bacaan kita. Pada setiap tahun, dia wakili sekolahnya ke peringkat negeri. Setiap kali bermain, Irfan bersungguh-sungguh. Irfan juga tidak pernah, walaupun sudah berjaya. Tidak pernah apa tu? Bila dah berjaya pun dia tidak pernah apa? Tidak pernah cakap besar. Cakap besar tu apa murid-murid? Cakap besar membawa maksud meninggi diri ataupun yang kamu selalu sebut hari-hari ialah belagak. Dia tak pernah belagak pun walau dia dah berjaya.
Dia tak pernah meninggi diri pun walaupun dia selalu menang pertandingan badminton. Itu yang bagus. Baiklah, Imran mahu mencontohi sikap abangnya. Dia juga untuk menjadi pemain badminton seperti abangnya. Baiklah, jawapan dia adalah ada hati. Ada hati membawa maksud teringin. Dia nak sangat. Maksud dia kat situ. Dia teringin. Baiklah, kita sambung lagi. Encik Ismail dan Puan Sakinah sentiasa apa dia? Ambil berat tentang minat anak-anak mereka. Mereka juga memahami isi hati anak-anak mereka yang meminati sukan badminton. Jika ada masa, Encik Ismail akan membawa keluarganya bermain badminton. Mereka akan bertanding sesama sendiri. Encik Ismail dan Puan Sakinah akan memberikan kepada pemenang sebagai kenang-kenangan. Biasanya kalau orang menang, orang dapat apa? Kalau menang biasanya kita akan bagi hadiah kan? Cuba cari sipulan bahasa yang membawa maksud hadiah. Cari betul-betul, saya dah nampak dah. Sipulan mata tu adalah tanda mata. Baiklah, kita punya petikan teks dah pun siap dengan ke-6 jawapan. Baiklah murid-murid, terima kasih kerana kamu sudi menonton video saya. Dan saya harap kamu dapat siapkan tugasan kamu di muka surat 4 dengan jayanya. Kepada murid-murid yang perlukan bimbingan secara istimewa secara dalam talian, kamu boleh hubungi saya melalui email yang telah saya tuliskan di ruangan description di bawah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan semoga kita bertemu lagi dalam video yang akan datang.